Sidang hadirin hadirat yang dihormati sekalian, majlis kini telah sampai ke kemuncaknya. Majlis mempersilakan yang berbahagia Sahibus Samahah Prof. Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis untuk bersama-sama kita dalam slot penutup di seminar kali ini. Majlis dengan bahagia dan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudari pengerusi Al-Fadil Dr. Azrul, Fadil Dr. Asy'ari Abdul Rahman, duk panggil Dr. Azrul ni Dr. Muhammad Azrul. Ni orang Perlis. Bin Abdul Hamid. Dr. Azrul ni dia banyak juga jawatan di Perlis ni. Dan saya harap satu hari dia balik main duk Perlis lah. Dia. Dr. Asy'ari, Ustaz Syari bin Abdul Rahman, hadirin dan hadirat sekalian. Saya tak tahu dah lama ni puan-puan, tuan dan perempuan, tuan-tuan. Ada 3 orang. Berapa jam dah ni? Boleh lagi nak cakap 2-3 minit? Kau tak larat. Saya percaya banyak perkara telah disentuh. Cuma saya ingin sebut 1-2 perkara yang mungkin saya tak pasti disentuh ataupun tak, tapi mungkin boleh sebagai perkongsian bersama sebelum saya buat perasmian penutup ini. Antara kenapa kita bincangkan tentang wanita di dalam Islam, wanita dalam Al-Quran, kenapa pula dalam masa yang sama kita tengok banyak orang khususnya yang mendapat Western influence ataupun pengaruh Barat, mereka akan kata bahawasanya wanita di dalam Islam ni macam ditindas. Dan mereka sebut banyak, baru-baru ni kita tengok ada orang sebut tentang Aisyah. Kemudian banyak lagi benda orang lain yang sebut isu yang berbagai-bagai. Yang pertamanya, kita bila dengar barangkali penerangan tadi, semua dapat buat satu kesimpulan, memang Islam memberikan satu ruang yang hebat untuk wanita. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu merupakan pendamping ataupun merupakan teman bagi lelaki. Dalam sebahagian riwayat, hunna syaqa'iqur rijal. Mereka adalah merupakan pendamping bagi lelaki. Wanita di dalam sejarahnya, di dalam sejarah zaman Nabi-nya tidak ada isu untuk dibangkitkan. Banyak isu-isu yang dibangkitkan oleh musuh-musuh Nabi, tapi mereka tidak pernah pun membangkitkan isu wanita. Seolah-olah Nabi menindas wanita. Bahkan Nabi telah melakukan satu pembebasan terhadap wanita. Tetapi oleh kerana selepas daripada itu, manusia ini ada berbagai-bagai kaum. Ada orang Arab, ada orang Afrika, ada orang di padang pasir, ada orang di Teluk, ada orang Melayu. Kadangkala cara berfikir mereka tentang wanita telah mempengaruhi tafsiran mereka terhadap nas-nas agama yang berkaitan dengan wanita. Maka ada perkara yang dikaitkan dengan wanita di dalam buku-buku lama, termasuk buku sarjana-sarjana juga, yang kadang-kadang dilihat sangat tidak cocok dengan sifat keadilan Islam itu. Dengan kita memberikan keuzuran kepada sarjana-sarjana itu, tetapi kita rasa tidak cocok, apatah lagi sebahagiannya membabitkan hadis-hadis yang tidak sahih, yang seakan-akan menindas wanita. Musim ni bila masuk bulan Rejab, ramai orang tanya pasal hadis Rejab, fadilat macam-macam.
Tapi ini bukan, mungkin malam ni lekut saya nak ceramah hadir rejab ke apa kan, kuliah. Tapi ni tentang wanita. Juga banyak hadis-hadis yang tidak sahih yang membabitkan kaum wanita. Dalam sebahagian riwayat, dalam riwayat yang tidak sahih, kononnya Fatimah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayu syai'in aslah lil mar'ah?" Apa benda yang terbaik untuk wanita? Dalam Ihya Ulumuddin disebut, tapi Al-Hafiz Al-Iraqi telah buat nota bahawa ia bukan hadis yang sahih. Dia kata Nabi SAW jawab, "Alla tara rajulan wala yaraha rajul." Alla tara rajulan wala yaraha rajulun. Yang terbaik ialah wanita yang mana dia tak pernah melihat, dia tidak melihat lelaki dan lelaki tidak melihatnya. Oh, yang ni semua tak terbaik ya. Lelaki dah ramai tengok. Jadi menyebabkan hadis-hadis yang seperti ini dalam sebahagian masyarakat, wanita ditutup litup sehingga tak ada siapa pernah lihatnya. Dia tidak sahih. Ada riwayat dalam hadis-hadis yang tak sahih tapi disebut dalam banyak kitab sebahagian. Dia kata syawiruhun wa khalifuhun. Bermesyuaratlah dengan wanita itu, kemudian jangan pakai pendapat mereka. Maksud kalau mereka bagi pendapat A, kita jangan ambil yang B tu, baru tepat. Dan ada dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan hal ehwal wanita, bagaimana mengendalikan wanita, hadis-hadis yang seperti ini. Sedangkan kalau kita lihat dalam Quran cerita tentang masalah nak pisahkan susu antara kalau suami dan isteri berbincang, fa in arada fisalan, jika mereka ingin suami dengan isteri itu memutuskan untuk berpisah, memisahkan susu anak tu, antaradin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Jika mereka nak pisahkan dengan setuju dua-dua pihak, dengan mesyuarat antara kedua pihak, suami dan isteri mesyuarat, tak menjadi salah pada mereka. Maksudnya agama Allah suruh suami dan isteri mesyuarat. Hadis yang tak sahih tu kata, palsu tu kata, mesyuarat dengan wanita bagi bercanggah dengan dia, baru jadi pendapat tu betul. Ada riwayat, ini bukan saja untuk sinilah, pasal ramai tengok ni saya nak sebut. Ada riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak meriwayatkan riwayat yang agak saya pun tak tahu macam mana Al-Hakim masukkan dan macam menganggap ia sahih. Tapi ia tidak sahih. Zahabi dan seumpamanya telah malsukan hadis itu. Dia kata, wala tuskinuhunna fil ghuraf wala tuallimuhunna al-kitabah. Jangan tempatkan mereka duduk dalam bilik dan jangan ajak wanita menulis. Dan ini ada pengaruh orang dulu-dulu, orang perempuan duduk ceruk dapur, tak boleh pergi mengaji. Lah ni lah. Sebelum merdeka tak boleh. Semua para pejuang yang berjuang tentang hak wanita sebelum merdeka telah dianggap sebagai golongan dia panggil kaum muda atau kaum muda, kerana menyebabkan wanita telah keluar daripada rumah. Dan banyak pandangan-pandangan yang sempit. Tapi kalau kita lihat kepada Al-Quran, saya selalu quote khususnya di dalam pengurusan dan pentadbiran dan politik, ayat Al-Quran di mana inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, sebaik-baik orang yang engkau ambil untuk bertugas yang kuat dan yang amanah. Ini sebenarnya merupakan perkataan salah seorang anak lelaki di mana? Di Madian. Lelaki di Madian ini dikatakan Nabi Syuaib, tetapi saya ingat mungkin dia bukan Nabi Syuaib kot.
Syed Qutb mula-mula dia kata Nabi Syuaib, kemudian apabila dia mari tafsiran yang lain dia kata mungkin bukan Syuaib. Tetapi ketika Nabi Musa sampai ke Madian, maka di sana ada dia tengok dua orang perempuan yang tak berani nak ambil air pasal ramai pengembala ni berebut ambil air. Dua perempuan ni telah ditolong oleh Nabi Musa AS dan tolong cedok, panjang ceritanya. Lepas cedok air, dia balik bagi tahu kat bapak dia jemput Nabi Musa. Bapaknya itu dikatakan Nabi Syuaib. Quran tidak menyebut dia Nabi Syuaib. Kemungkinan orang lain, kalau kemungkinan ia Syuaib sudah tua ketika itu, wa abuna syaikhun kabir, dan bapa kami orang yang tua, mustahil kaum dia tidak hormat Nabi, sehingga tidak, mungkin kemungkinan bukan Nabi Syuaib. Tapi yang pentingnya wanita ini suggest kepada bapa dia kata inna khaira ya abata istajirhu, ya wahai bapakku ambil dia, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, sesungguhnya orang yang terbaik untuk kau ambil bertugas yang kuat dan yang amanah. Dua perkataan dia yang pendek ini telah digunakan oleh semua sarjana di dalam pengurusan politik dan siasat syariah pentadbiran. The best perkataan dalam nak mencari orang yang bertugas, al-qawiyul amin. Tapi perkataan ini bukan perkataan Nabi Musa, bukan perkataan Nabi Syuaib, bukan perkataan mana-mana Nabi. Perkataan salah seorang anak perempuan yang menjemput Nabi Musa, yang mencadangkan kepada bapaknya. Bagaimana mungkin untuk dianggap bahawasanya wanita adalah merupakan sesuatu yang pendapat mereka tak dipakai. Islam pakai pendapat. Kedatangan Islam mengangkat wanita. Aisyah radhiyallahu anha, saya selalu sebut tentang Aisyah dan menyebut bagaimana banyaknya kritikan Aisyah terhadap sahabat-sahabat Nabi yang lelaki dalam riwayat-riwayat hadis. Kadang mereka riwayat Aisyah kata kazab dengan bahasa Hijaz dengan maksud silap, salah, bukan macam tu. Aisyah betul Abu Hurairah, betul banyak sahabat Nabi, sehingga Al-Imam Az-Zarkashi himpunkan himpunan kritikan Aisyah ni, dia nama Al-Ijabah li iradi mastadrakat huwa Aisyah ala sahabah, himpunan kritikan Aisyah terhadap sahabat. Hebatnya. Dan hatta dalam hadis, saya bawa balik daripada Uzbek. Dr. Azrul mungkin akan pergi Uzbek, boleh ikut rombongan dia nak pergi ke Uzbek. Bulan apa Dr. Azrul? Bulan 7. Saya join dia sekali lah. Saya, Dr. Ruzami, mungkin Dr. Kamilin, kita pergi ke Uzbek. Siapa nak join boleh lah. Ini promosi percuma. Apa Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari besar namanya, tapi ramai orang tidak tahu salah seorang di antara rawi naskah yang diambil oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani ini dia telah syarah Sahih Bukhari, terkenal dengan nama Fathul Bari. Fathul Bari bukan Ustaz Fathul Bari tu bubuh nama, tapi sebelum tu Ibn Hajar sudah buat nama kitab dia, Fathul Bari, yakni pembukaan Al-Bari, Tuhan. Syarah Sahih Al-Bukhari. Naskah, salah satu naskah yang Ibn Hajar ambil ialah naskah Karimah bin Ahmad Al-Marwazi, yang merupakan salah seorang penulis Bukhari dan rawi yang meriwayatkan hadis-hadis daripada sanad Bukhari, hadis-hadis daripada Bukhari. Yani dunia kesarjanaan yang besar. Dan Islam ada perbezaan. Jika kita baca di dalam Al-Quran, dia berbeza dengan anggapan, kalau kita baca dulu anggapan, hatta di dalam Kristianiti juga, orang, mungkin dia orang tonton, dia orang juga akan tahu. Banyak disalahkan isteri Adam. Siapa nama? Saya tak boleh sebut pasal isteri nama Hawa juga. Dia anggap bahawasanya kesalahan punca Adam telah makan buah tu kerana hasutan isterinya. Sebab kerana dia telah menghasut suaminya, maka dia dihukum sebagai datangnya haid dan macam-macam, melahirkan anak, kesakitan, kerana dosa telah menghasut suami.
Tetapi Quran tidak begitu. Quran tidak pernah meletakkan bebanan dosa itu kepada Hawa. Bahkan letak pada dua-dua. Kalau Allah kata wa kula minha haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan menggelincirkan mereka berdua. Allah kata, makan apa yang kamu mau, jangan hampi dua pokok ini, nanti kamu berdua termasuk di kalangan orang yang zalim. Semua tu sirah dia di mukhatab untuk dua. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan telah menggelincirkan mereka berdua. Dua-dua salah. Sebab itu bila mereka nak minta ampun, Adam tak kata, ya Allah, ampunlah isteriku, dia lah menyebabkan aku jadi macam ni. Tak. Dia kata, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, kami berdua telah menzalimi diri kami. Dan Al-Quran sebut tentang Adam, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Dan Adam telah menerhakai Tuhannya dan dia telah salah. Ghawa ni asalnya sesat lah, maksudnya tersalah jalan. Dia letak pada Adam, dia tak letak pada isterinya. Walaqad ahidna ila Adama min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Kami telah ambil perjanjian dengan Adam sebelum daripada itu, dia lupa dan kami tidak dapati kesungguhan padanya. Adam dengan anak-anak Adam, pok pun kuat lupa, anak lagi lupa lah kita ni. Tapi Allah kata anak Adam, salah anak Adam, dia tak kata anak Hawa. Ini berbeza, saya nak cerita berbeza pendekatan Quran di dalam menangani hal-hal yang seperti ini. Dan dia menjadikan wanita adalah teman lelaki di dalam semua dalam kebanyakan urusan agama. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Lelaki dan wanita, sebahagian mereka menolong sebahagian yang lain. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, suruh yang ma'ruf, cegah daripada yang munkar. Wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna zakat, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, mentaati Allah dan rasulnya. Dan ini adalah Quran letak, tidak jadikan wanita burden kepada kehidupan. Tetapi selepas daripada itu kita dapati pendekatan agama jadi ada lain. Saya ada tokoh besar, dulu saya kagum dengan ceramah dia, tapi saya fikir-fikir sekarang tak kenal dia cakap. Dia kata di Afghanistan wanitanya begitu mentaati suami. Mereka tidak akan keluar daripada rumah sama sekali. Kalau suami dia tempatkan dalam rumah itu. Jika suami dia keluar ke mana-mana, pergi berperang, tak balik sampai 5 tahun, dia tidak akan keluar daripada rumahnya. Dia hanya mengharapkan orang pergi campak makanan kepadanya. Itulah Islam yang sejati bagi wanita, kata dia. Okey macam tu. Dan realitinya, sebab tu sebahagian, saya minta maaf kadang-kadang, mereka-mereka yang begitu literal, terutama daripada aliran sama tradisi ataupun aliran salafi konservatif, mereka menganggap bahawasanya wanita mesti tak boleh keluar, tak boleh bercakap, duduk dalam rumah, jangan tengok orang, itu yang terbaik. Sedangkan kalau kita baca Quran, wanita yang dikurung ni ialah wanita yang buat kesalahan zina. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum, wanita-wanita yang mendatangi perbuatan yang keji di kalangan mereka yang mendatangi perbuatan yang keji di kalangan wanita-wanita kamu. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka ambil orang, cari 4 orang saksi. Ini pada hukuman yang awal. Fa in syahidu famsikuhunna fi buyutihin hatta
hatta yatawaffahunal maut. Jika mereka menyaksikan, pegang tangkap mereka, kurung mereka dalam rumah sehingga kematian datang kepada mereka. Aw yaj'alallahu lahunna sabila, ataupun Allah bagi kepada mereka jalan keluar. Maksudnya hukuman awal bagi wanita yang berzina, kurunglah rumah. Tapi sekarang dia berkata wanita yang baik dikurunglah rumah. Jadi bila mari pemikiran yang tertutup seperti itu, disetkan wanita terbaik pakaiannya semuanya hitam, tak boleh berpakaian warna yang lain. Dan saya dulu tegur sahabat-sahabat datang daripada dia, kata kenapa orang Malaysia ni pakai warna-warni. Saya tengok wanita pakai warna-warni, dia kira ini tak Islamik. Yang Islamiknya pakai hitam saja. Nak pakai hitam tu boleh, tak salah. Tapi nak katakan itu adalah pakaian yang Islamik, iaitu dengan pakai hitam, tak betul. Aisyah binti Sa'ad meriwayatkan bagaimana dia kata raaitu sittan min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbisnal mu'asfar. Aku melihat 6 daripada isteri-isteri Nabi pakai baju warna kemerah-merahan. Bahkan Sa'id bin Jubair dalam Syarhus Sunnah menyatakan bahawasanya innahu ra'a ba'da azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam tatufuna bil bait wa 'alaiha thiyabul mu'asfar. Aku lihat salah seorang isteri Nabi tawaf di Kaabah pakai baju warna merah. Maksudnya ada keluasan. Sekarang ni tak boleh. Sekarang tak apa, Malaysia okeylah, saya cerita di negara Teluk. Itu dia jadi macam satu kebangkitan. Wanita-wanita sana keluar saja daripada negara mereka, macam-macam fashion dia pakai. Sebab dia memberontak, menyanggahi fitrah. Sayyidina Umar bin Khattab, dia tengok orang lelaki pakai baju kilat-kilat. Berkilat lah kan. Kita panggil apa? Kilat lah. Merlit. Dia kata da'u hadhil barakat lin nisa. Tinggalkanlah baju berkilat-kilat ni untuk orang perempuan. Maksudnya orang perempuan pakai apa? Baju apa? Kilat. Yang ni baju kilat lelaki pakai, perempuan suruh pakai gelap. Bukan salah pakai gelap, boleh. Tetapi menyatakan itu sebagai hukuman agama tak betul. Tidak berpijak kepada nas. Sentimen Teluk, sentimen daripada Arab, daripada kawasan Teluk dan kawasan padang pasir yang menyatakan kena hitam dan sebagainya. Dan sebahagian pandangan-pandangan itu kadang-kadang, saya sekarang ni orang pergi umrah haji, ramai dah tanya, ada ustaz tak pergi habaq, walaupun kita di Mekah, yang afdalnya wanita semayang di hotel. Sebab solat wanita yang terbaik adalah di rumah. Jadi bila di sana, saya kata kalau yang tu tak yapi lah. Ha? Dia kata, ustaz yang kata tak yapi tu, dia kata tak faham sunnah. Ini adalah cara pemikiran yang literal. Pertama, itu saya kata kena memahami realiti hadis-hadis semasa hadis-hadis itu ada pada zaman, dan kena melihat bagaimana Al-Quran juga. Kita lihat Quran cerita tentang isteri Firaun, Quran cerita tentang keberanian dia, Quran cerita ini semua. Quran cerita tentang dua tadi wanita yang mari cadang kepada bapa dia tentang Nabi Musa. Quran tidak tutup wanita yang seperti itu. Walaupun ada ayat-ayat waqarna fi buyutikunna, kekalkan mereka di rumah mereka, more lebih kepada berkaitan dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abi Bakar, Nabi tengok dia, dia ditanggung apa? Biji kurma, dia tolong suami dia Zubair di kebun tanam.
Nabi tengok dia, Nabi naik kenderaan. Nabi turun rendah dengan kenderaan, Nabi jemput dia naik. Dia rasa malulah nak naik dengan Nabi, takut cemburu Zubair. Jadi dia tak mau naik. Fa'anakha, Nabi turunkan unta. Maka fuqaha kata boleh untuk wanita menumpang lelaki jika sekiranya tidak ada fitnah dalam keadaan demikian. Jika pelihara pada fitnah. Sebab itu kalau tak ada bahaya, tak ada masalah. Orang misalnya kita orang naik Grab umpamanya. Kita duduk belakang, dia duduk di depan. Kita nak pergi kerja, bukan kita nak. So kalau keadaan itu selamat, tidak ada masalah. Sebagai orang kata ini termasuk dalam khalwah yang diharamkan. Saya ingat dia kena lihat kepada konteks. Kena lihat dalam konteks. Tapi maksudnya wanita itu bekerja, dia keluar daripada rumah. Ada hadis yang menceritakan wanita lalu Nabi lihat cantik, kemudian timbul syahwat, kena Nabi nak ajak, kemudian Nabi mendapatkan isterinya, menunjukkan wanita lalu dan wajah mereka dilihat. Nabi kata, la tamna'u ima Allah min masajidillah. Jangan kamu larang hamba-hamba Allah untuk hadir ke masjid-masjid Allah. Sebab masa tu suami larang isteri lah hadir ke masjid disebabkan masjid zaman tu bukan gelap, bukan ada lampu ni jalan ke apa. Jadi tapi Nabi kata kalau mereka nak pergi masjid tak usah larang lah. Pasal kerana memang suami ada kuasa melarang isteri keluar rumah. Itu bukti ada kuasa tu. Kerana Nabi kata jangan larang. Maksudnya suami ada kuasa lah. Kalau tidak, kalau dia tak ada kuasa larang, apa beritahu kat dia. Dan kemudian Nabi SAW kata, idza sta'zanakum nisa'ukum bil-laili ilal masjid fa'zanu lahun. Dalam hadis riwayat Bukhari, dalam Muslim tidak ada perkataan bil-lail, tapi dalam Bukhari dia kata, apabila wanita kamu minta izin kamu untuk pergi masjid waktu malam, izinkan. Maksudnya kuasa izin di tangan suami lah. Tapi Nabi suruh izinkan. Yang ni wanita pergi solat di masjid berjemaah. Sebab itu Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla telah bahas, memperkukuhkan pandangan dia. Solat wanita ke masjid dengan lelaki sama saja kepentingannya dan mereka tetap afdal untuk hadir untuk solat berjemaah. Dr. Akram Nadwi keluarkan penghujahan Ibn Hazmin dalam satu buku khas untuk menunjukkan bagaimana Ibn Hazmin berhujah wanita pun pergi sembahyang masjid macam lelaki. Tapi yang peliknya, apabila mari pandangan-pandangan yang literal oleh sebahagian orang, dia kata ambil hadis afdalus salatin nisa, sebaik-baik solat wanita di rumah, semua ni dia ambil. Tiba pada zaman wanita pergi mall, pergi macam-macam lah, keluar kerja, pergi mana lagi? Pergi membeli belah, shopping. Tiba-tiba bila mai kat masjid, yang afdalnya di rumah. Tatbik hadis tu tak kena. Sebab itu ini memerlukan, terutama bukan perempuan saja di sini yang melihat rakaman ini dan melihat live ini suruh Malaysia, supaya jangan terlalu sempit di dalam membahaskan hadis-hadis yang mempunyai konteksnya yang tersendiri ini. Ini memerlukan satu pemahaman terhadap konteks dan gabungan daripada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Panjang pula saya ceramah ni. Tak lihat. Semua dok rasa macam lapar. Kan? Saya ucapkan terima kasihlah kepada tahniah kepada Ustazah Faizah. Tidak saya ceramah lagi sejam pula. Banyak isu wanita ni, kan? Sebab tu kita di Perlis ni kita keluarkan, kita hormati mazhab. Sebahagian mazhab kita hormati, tapi kita kena akui ada pandangan-pandangan mazhab yang kita kena memohon keuzuran untuk tidak menerimanya. Seperti saya nak sebut sikit lah. Seperti dalam mazhab Syafi'i umpamanya, dia kata dalam Asnal Mutalib umpamanya, dia kata walizaujati man'u zaujatihi min iyadati abawaiha au min syuhudi janazatihima. Bagi suami itu adalah hak untuk menghalang isteri menziarahi ibu bapaknya ataupun menghadiri jenazah kematian mereka.
wa janazati waladiha, ataupun jenazah anaknya. Kalau suami kata bapak saya mati, jangan balik, wajib isteri taat. Tapi kita bila semak, kita rasa itu telah terkeluar daripada nilai-nilai. Dia kahwin dengan suami dia, tidak menghapuskan dia anak kepada bapa dan ibunya. Jika suami dia bersifat begitu kejam, memutuskan hubungan kekeluargaan, adakah dia nak taat dalam hal yang seperti itu? Walaupun itu nas yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, dengan menghormati mazhab itu. Tetapi kita kata pendapat-pendapat dikeluarkan dalam sebahagian fuqaha dalam mazhab Ahnaf, yang keluarkan oleh Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, yang memberikan ruang hak kepada wanita untuk menziarahi ibunya, melawat ibu bapanya jika mereka sakit, jika mereka memerlukannya, adalah lebih adil untuk kehidupan seorang manusia yang berjantina wanita. Ini bahasa panjanglah, sisi fiqhnya dan berbagai-bagai lagi. Ini sisi lain lah. Terima kasih banyak. Ustazah duk usah hati, dia kata bila nak berhenti ni. Terima kasih banyak kepada pihak Ustazah dan penganjur. Saya tahniahlah kepada jabatan saya sendiri ni yang telah menganjurkan. Saya rasa kursus wanita ni, wanita lebih suka mari ya. Poligami pun ramai dia pemain. Ini kan pula yang tak berpoligami. So saya rasa tahniah dan terima kasih juga kepada Dr. Muhammad Azrul, Dr. Ustaz Asy'ari Abdul Rahman dan semua mereka yang terlibat, dan kepada hadirat dan hadirin jamaah yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita, dan saya doakan insya-Allah kita dapat berterusan dengan kursus-kursus yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.